Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMED. Dewasa ini, kita semakin memperhatikan kesihatan fizikal. Tetapi, adakah kita sama-sama memberi perhatian kepada kesihatan mental? Kajian menunjukkan bahawa tekanan mental dalam kalangan remaja semakin meningkat, memberi impak kepada aspek emosi, psikologi dan kehidupan sosial mereka. Namun, adakah kita mencukupi pemahaman tentang punca, kesan dan langkah-langkah untuk menangani isu kesihatan mental ini? Melalui video ini, kita akan meneroka tahap kesedaran remaja tentang kesihatan mental serta langkah-langkah untuk menguruskan tekanan hidup yang mereka hadapi. Mari kita jelajahi bersama. Terdahulu, Dr. Zaliha turut memaklumkan kes kesihatan mental dalam kalangan penduduk berusia 16 tahun meningkat hampir 3 kali ganda. Ia menokok daripada 11% pada 1996 kepada 29% pada 2015 dan turut melibatkan kanak-kanak berusia 5 tahun ke atas. Manakala 12% kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 15 tahun didapati mengalami kesihatan mental pada tahun 2015. Ramai juga maklum bahawa pandemik COVID-19 memberi masalah mental yang lebih tinggi. Kami telah menenaraikan 4 objektif utama daripada isu masalah kesihatan mental. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kefahaman remaja tentang masalah kesihatan mental. Secara amnya, kita sering terdengar dan terbaca di media-media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya isu masalah kesihatan mental ini. Tetapi persoalannya, apakah tahap kefahaman mereka tentang isu ini? Mungkin hanya sekadar sebuah perkataan ataupun selebihnya. Objektif yang kedua adalah menganalisa punca berlakunya masalah kesihatan mental. Setelah kita faham apa itu kesihatan mental, barulah kita dapat merungkaikan punca-punca berlakunya masalah kesihatan mental ini. Yang ketiga adalah membincangkan kesan berlakunya masalah kesihatan mental ini. Mungkin akan menjejaskan diri sendiri, keluarga ataupun pihak yang terdekat. Dan objektif yang terakhir adalah mengenal pasti langkah yang perlu diambil untuk memastikan masalah kesihatan mental ini sentiasa terjaga. Soal selidek ini telah memberikan pandangan yang penting terhadap persepsi dan pemahaman golongan ini mengenai isu kesihatan mental. Sebanyak 101 responden telah mengambil bahagian dalam kajian ini dengan sebanyak 11.9% mereka berumur antara 13 hingga 17 tahun. 14.9% berumur antara 18 hingga 20 tahun dan majoriti sebanyak 73.3% berumur antara 21 hingga 25 tahun. Berkenaan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan kesihatan mental, dapatan menunjukkan bahawa kewangan, persekitaran dan peristiwa hidup semua punca utama kesihatan mental dengan lebih daripada 70% responden yang sangat setuju untuk setiap faktor. Fenomena media sosial juga mendapat perhatian di mana 62.4% sangat setuju bahawa media sosial memainkan peranan penting dalam berlakunya masalah kesihatan mental. Dalam konteks persepsi terhadap pesakit kesihatan mental, lebih daripada 75% responden iaitu majoriti sangat setuju bahawa pesakit akan mengalami kehilangan fokus, ketidakstabilan emosi, kekurangan keyakinan diri serta mengalami halusinasi dan delusi. Kesimpulannya, dari soal selidek ini membawa kepada pemahaman yang mendalam mengenai kompleksiti isu kesihatan mental dalam kalangan remaja Malaysia dan menyerukan kepada perlunya tindakan pencegahan dan sokongan yang lebih efektif dalam masyarakat untuk mengatasi cabaran ini.
Antara punca masalah kesihatan mental terjadi adalah disebabkan masalah kewangan. Contoh masalah kewangan termasuklah menghadapi masalah membayar hutang dan ketidaktentuan kewangan. Ketidakstabilan kewangan boleh menyebabkan kebimbangan yang berlebihan tentang masa depan. Perkara ini mungkin menjadi pendorong kepada tekanan kronik yang boleh mencetuskan kesihatan mental seperti kebimbangan dan kemurungan. Faktor yang kedua adalah faktor persekitaran. Faktor persekitaran adalah punca paling biasa masalah kesihatan mental. Faktor persekitaran menyumbang sekurang-kurangnya 50% daripada semua kes penyakit mental. Ia boleh melibatkan apa sahaja seperti kehidupan keluarga yang tidak berfungsi. Kadang-kala, isu ini boleh mengakibatkan rasa rendah diri yang boleh membawa kepada isu kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Punca yang ketiga adalah peristiwa hidup. Peristiwa hidup banyak mempengaruhi kehidupan seorang remaja. Sebagai contoh, pengalaman didera secara fizikal, mental dan seksual sering dikaitkan dengan permulaan masalah kemurungan, penyalahgunaan barang terlarang, kehamilan remaja, risiko bunuh diri dan banyak lagi. Bahkan, ia boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk memahami kesan penuh penderitaan atau trauma sejak usia kanak-kanak dan kesannya yang sering terlihat semasa usia remaja. Punca yang keempat adalah media sosial. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan ramai remaja. Walaupun pelantar ini telah memberi manfaat untuk hubungan sosial dan komunikasi, namun pelantar ini turut memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental seperti kebimbangan, kemurungan dan harga diri yang rendah di kalangan remaja. Antara faktor penyumbang kepada kesan negatif ini ialah perbandingan berterusan dengan individu lain yang menyebabkan perasaan tidak mencukupi dan nilai diri yang rendah. Masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja dapat memberi pelbagai kesan. Antaranya ialah ketidakfokusan dan mudah lupa. Ini didorong oleh pelbagai faktor, antaranya ialah tekanan akademik dan masalah keluarga. Kesan yang kedua ialah ketidakstabilan emosi. Antara faktor yang menyebabkan ketidakstabilan emosi ialah perubahan hormon. Yang kedua ialah tekanan sebagai remaja. Kesan yang ketiga ialah halusinasi dan delusi yang tinggi. Halusinasi merujuk kepada persepsi yang tidak wujud seperti mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak hadir. Manakala delusi merujuk kepada kepercayaan yang salah atau tidak berasas yang tidak boleh diterangkan oleh kebanyakan orang. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan peningkatan halusinasi dan delusi dalam kalangan remaja termasuk yang pertama ialah gangguan psikotik. Yang kedua adalah stres yang tinggi. Akhir sekali, kesan daripada kesihatan mental dalam kalangan remaja ialah kurang keyakinan diri. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kurang keyakinan diri dalam kalangan remaja termasuklah perbandingan sosial. Remaja sering terdedah kepada tekanan yang menyerupai atau melebihi rakan sebaya mereka. Perbandingan sosial yang berlebihan boleh menyebabkan perasaan tidak membandai atau kurang keyakinan diri. Yang kedua ialah penilaian dari orang lain. Kritikan atau penilaian negatif dari rakan sebaya, keluarga atau masyarakat boleh menyebabkan keyakinan diri dalam kalangan remaja menurun. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Antaranya adalah dengan berjumpa dengan kaunselor yang berkelayakan. Ini memberi peluang kepada kita untuk mengekspresikan perasaan dan mengenali penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Selain daripada itu, aktiviti riadah juga penting dalam menjaga kesihatan mental. Melalui aktiviti fizikal, endorfin dapat dilepaskan dan membantu merangsang rasa positif dan meredakan tekanan. Tidak kurang pentingnya, berkongsi masalah dengan orang yang dipercayai juga merupakan cara yang baik untuk mengurangkan tekanan mental. Kadang-kadang hanya dengan berkongsi masalah dapat memberi rasa lega dan tenang. Akhir sekali, mempelajari kawalan emosi kendiri adalah kunci kepada kesihatan mental yang kokoh. Dengan memahami emosi dan bagaimana ia berlaku, kita dapat menguruskan reaksi terhadap situasi dengan lebih baik.
Kesimpulannya, pemulihan kesihatan mental adalah sesuatu yang harus diberi penekanan dalam kalangan remaja di Malaysia. Dengan menerima lawatan yang tepat, individu yang mengalami masalah ini dapat potensi untuk pulih sepenuhnya dan kembali kepada kehidupan yang normal. Oleh itu, penting untuk membangunkan kesedaran yang lebih luas agar remaja tidak takut atau malu untuk mencari bantuan daripada orang yang profesional dalam bidang kesihatan mental. Lebih daripada itu, mengubahkan pandangan negatif dalam masyarakat terhadap pesakit mental dapat mencipta persekitaran yang lebih inklusif dan saling memahami. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan remaja dapat sokongan yang diperlukan untuk kesihatan mental yang lebih baik dan kehidupan yang lebih produktif. Akhir kata, jangan menghakimi orang lain kerana tiada siapa yang suka sendiri mengalami situasi ini dan kita pun tidak tahu apa yang mereka telah atau sedang lalui. Dengan ini, harapkan kita dapat menjadi sinaran kepada orang lain dengan membantukan orang lain walaupun dalam perkataan yang kecil mengikut kemampuan diri sendiri. Setiap orang mempunyai masa kesukaran diri sendiri, tapi ingatlah terdapat orang yang bersedia dan bersama dengan kamu di sekeliling untuk menghadapi cabaran ini. Menantikan pelangit selepas hujan.